إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita pada muka surat 89 masih lagi dalam bab khauf ataupun rasa takut. Itu muka surat 89 kedua, dia kata kedua, takut yang bernilai ibadah, yakni khaufu al-ibadah, takut yang maknanya dapat pahala lah, takut yang dapat pahala, jadi kira sebagai ibadat. Apa yang dimaksudkan dengan khauf al-ibadah? Yakni perasaan takut kepada yang disembah, yang diibadahi. Dan ini hanya milik Allah. Jika dipalingkan kepada yang selainnya, berarti seorang telah melakukan syirik besar. Jadi khauful ibadah, kata ulama, huwa al-khauf al-muqtaran bil mahabbati wa ta'zim. Rasa takut yang disertai dengan kecintaan. Takut tapi mencintai. Ya, bil mahabbati wa ta'zim, dan mengagungkan. Maksudnya dengan disertai kecintaan dan mengagungkan, serta merendahkan diri, menghinakan diri. Itu khauf yang dipanggil takut yang ibadah lah, menghinakan diri kita di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan perasaan-perasaan itu apa dia? Perasaan cinta, perasaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kita di hadapan dia, merendahkan diri kita di hadapan dia dengan anggota badan kita dan perkataan dan suara kita, suara dan perbuatan kita. Yang mana sifat-sifat itu dia mendorong seseorang hamba atas melakukan ketaatan kepada Allah. Didorong kita, okay, untuk melakukan ketaatan, sembahyang, puasa, okay, menuntut ilmu. Ini semua terkandung dalam khauf al-ibadah, takut yang dapat pahala. Sebab apa kita solat? Okay? Sebab kita takut kepada Allah Ta'ala. Takut dengan arti kata kita mengagungkannya, membesarkannya, mencintainya. Okay? Jadi menghinakan diri kita di hadapan dia, kita sujud, tundukkan kepala kita, rukuk, kemudian kita sujud. Maksudnya kita mentaati perintah Allah Ta'ala supaya Allah perintahkan kita sujud kepadanya. Dan maknanya dia akan mendorong kita untuk melakukan ketaatan, dan dia akan memelihara kita supaya menjauhi daripada kejahatan ataupun dosa maksiat. Kenapa kita tak minum arak? Kenapa kita tak buat dosa-dosa ni? Kan? Kenapa kita tak nak mengumpat orang? Kerana kita takut pada Allah Ta'ala. Dengan arti kata kita mencintai dia, kita mentaati segala perintah dia, meninggalkan segala larangannya. Itu hasil. Ya, melakukan ibadah tadi semata-mata kerana Allah Ta'ala adalah hasil dia panggil khauf al-ibadah, takut dalam arti kata kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi takut kepada Allah Ta'ala ni boleh dibahagikan kepada dua, kan? Boleh dibahagikan kepada dua. Takut yang terpuji, yang pertamanya takut yang terpuji, takut kepada Allah, takut yang terpuji. Yang keduanya takut yang tercela, takut yang dicela. Takut yang macam mana dicela, takut yang macam mana dipuji. Baik, kita tengok dulu takut yang dipuji. Al-khauf al-mamduh, takut kepada Allah Ta'ala yang dipuji, yang disukai oleh Allah, yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu takut yang mendorong kita untuk melakukan amalan, menunaikan segala kefarduan. Itu takut yang terpuji. Takut yang mendorong kita untuk menunaikan segala kefarduan dan meninggalkan segala larangan. Maknanya kenapa kita buat segala yang fardu? Kenapa kita tinggalkan segala yang Tuhan larang? Kerana kita takut. Jadi hasilnya apa? Hasilnya akan berlakulah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, dia kata apa? Al-khawfu al-mahmud, takut yang terpuji, kata Ibn Taymiyah rahimahullah,
takut yang terpuji, iaitu sesuatu yang menghalang engkau daripada menderhakai Allah. Itu takut yang terpuji. Dia katanya sesuatu yang menghalang engkau daripada menderhakai Allah atau melakukan segala perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Baik, yang takut tercela pula. Kita tengok apa dia takut yang dicela, yang tak disukai oleh Allah. Takut kepada Allah tapi tak disukai oleh Allah. Apa dia? Iaitu sesuatu yang mendorong seseorang hamba untuk berputus asa daripada rahmat Allah. Dan dia merupakan hukum dosa besar lah. Contohnya begitu. Contohnya orang yang dia takut sampai dia tak melakukan ibadah tadi. Dia kata sembahyang pun masuk neraka juga, puasa pun masuk neraka juga, tutup aurat pun masuk neraka juga. Apa? Kan? Tak payahlah, biarlah. Kan? Buat macam mana pun masuk neraka juga. Dia fikir macam tu. Dia tidak menimbang di antara takut dan harap kepada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Hijr ayat 56. Surah Al-Hijr ayat 56 Allah kata, qala wa may yaqnut min rahmati rabbih illa ad-dallun. Kata dia, dan tidak adalah orang yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya melainkan orang-orang yang sesat, ad-dallun. Baik. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kan, ketika malaikat bagi khabar gembira kepada dia tentang apa? Tentang bayi, ya kan? Dan dia pun dah umur dia dah tua dah, 80 lah macam tu lah umur dia, ya kan? Dia kata, kenapa kamu nak bagi khabar berita kepada aku ketika aku yang dah waktu tua ni kan, dah tak mampu nak mendatangkan zuriat dah. Malaikat kata, inilah dia, kan? Kehendak Tuhan mau begitu. Jadi kata Nabi Ibrahim AS, wa may yaqnut min rahmati rabbih. Barang siapa yang putus asa dari rahmat Tuhannya, ya, maka mereka itu daripada orang-orang yang sesat. Jadi kita tak boleh berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi kita kena berusahalah. Kan, harapan disertai dengan usaha, takut disertai dengan usaha amal soleh. Ini takut yang tercela. Baik, masih lagi dalam yang kedua ini, iaitu jenis-jenis takut kepada Allah. Jenis-jenis takut kepada Allah, iaitu yang pertamanya dipanggil khauf al-maqam. Takut ketika kita berhadapan di hadapan Allah. Takut nanti bila macam mana kita berhadapan di hadapan Allah Ta'ala, ya kan? Allah akan soal kita, akan hisab kita. Dia panggil khauf al-maqam. Maqam ni berdirilah. Maqam kan? Maqam, tempat kita berdiri. Baik. Yang mana Allah Ta'ala tadi, kita takut bahawa Allah sentiasa memerhatikan kita dan dia maha berkuasa buat apa saja ke atas kita, dan dia akan menghisap kita lah. Dia akan menghisap kita. Jadi ini sebagaimana Allah sebut dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman kita dah baca tu kan, Ar-Rahman 'allamal Quran kan. Gitu. Surah ayat 46 Allah kata, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut maqam, kan, tempat berdiri dia, kan, di hadapan Tuhan tadi, untuk dia ada dua syurga. Takut hari pertemuan dengan Allah Ta'ala, mana bagi dia, untuk dia ada dua syurga, jannatan, dua syurga Allah kata. Baik, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan ayat ini, dia kata apa? Apa maksud jannatan itu? Apa maksud waliman khafa maqama rabbih jannatan? Yakni Allah Ta'ala kata waliman khafa maqamahu baina yadayillahi azza wa jalla, untuk mereka yang takut macam mana kedudukan dia, keadaan dia di hadapan Allah Ta'ala yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti. Bila Allah bangkitkan kita, kan, macam mana lah aku nanti. Ini maksudnya kita takut bila? Takut sekarang lah. Takut sekarang untuk masa depan, untuk di hari kiamat. Macam manakah kita ni bila dibangkitkan di hadapan Allah, kan, adakah amalan kita semua Tuhan terima? Adakah Tuhan telah redha kepada kita? Adakah Tuhan telah ampunkan dosa kita? Jadi kita takut. Aduh, macam mana keadaan kita di sana? Jadi maknanya takut
dengan maqam kita di hadapan Tuhan tadi, kedudukan kita di hadapan Allah pada hari kiamat, dia akan mendatangkan kita ni rasa berfikir ataupun akan mendatangkan perasaan untuk berfikir, bertafakur dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita akan fikir. Ya, bila ni cerita sekarang lah ni. Dan keagungan Allah taala. Jadi dan kita mengetahui bagaimana Allah taala ingatkan kita supaya kita kena sentiasa takutkan dia. Jadi perasaan takut tu semasa di dunia ni lah kena adanya. Sebab itu pentingnya kita mengetahui, mempelajari tentang nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Nama-nama Allah Ta'ala yang terindah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita kena belajar, kena tahu yang tu. Supaya apa? Supaya kita nak menghayati tadi. Bila kita tak kenal, kita tak takut lah. Kenapa kita takut? Sebab kita kenal. Begitu. Jadi apabila kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendorong kita, dia akan membawa kita, memandu kita untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya mempelajari al-asma al-husna dan sifat Allah taala yang maha tinggi. Ini dipanggil khauf al-maqam, takut ketika kita berdiri di hadapan Tuhan. Satu lagi khauf al-wa'id, takutkan janji seksa. Takutkan janji seksa daripada Allah Ta'ala. Baik, itulah dia maknanya. Ini kita masih lagi dalam perenggan tu. Kedua, takut yang bernilai ibadah tu kan. Ini adalah huraian daripada takut ibadah tu. Ya. Khauf al-wa'id ni apa? Jadi kalau tak sempat nak tulis pun boleh ada, kita boleh ulang tengok dalam ni kan. Tu insya-Allah. Jadi harap kita bersama-sama boleh fahamlah benda ni, benda yang sangat penting lah untuk kita faham. Takut terhadap azab Allah Taala dan api nerakanya. Ya, dan siksaannya dan janji siksanya yang dijanjikan kepada orang-orang yang menyalahi syariatnya. Allah Taala janjikan siksa kepada mereka yang membantah ataupun menderhakainya, yang keluar daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 16, Allah kata apa? Lahum min fawqihim dhulalun minan nar, dan di atas mereka ada teduhan, bayangan daripada api neraka. Ini cerita orang dalam neraka tadi lah. Wa min tahtihim dhulalun, dan di bawah mereka ada juga bayang-bayangan api neraka. Dzalika yukhawifullahu bihi ibadahu, demikian itulah ya Allah Taala telah takutkan dengannya para hamba-Nya. Ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku adalah kamu semua takut kepadaku. Ini ayat khauf al-wa'id, suruh kita berfikir, baca ayat ni kemudian kita menghayatinya, tadabbur, merenungnya, berfikir. Baca satu ayat kita tadabbur. Maksud tadabbur ni kita cuba bertafakkur, berfikirlah. Berfikir. Ayat ni perintah dia ataupun larangan kau. Kemudian ayat ni apa yang didorongnya kita buat, disuruh kita buat apa, dia nak kita buat apa, dia nak bagi tahu apa bagi kepada kita, kan? Ini mana dalam tu kita fikir balik, Allah nak suruh kita buat apa ni dengan ayat yang kita baca ni. Sebab kita bila baca Al-Quran, kita kena ingat bahawa Quran sedang bagi tahu dekat kita, Quran sedang cerita pada kita, dan Quran sedang suruh kita, Quran sedang larang kita. Kita kena ingat macam tu. Jika kita tak baca Al-Quran, maknanya kita tak tahulah larangan dan suruhan, kan? Dan perkhabaran. Jadi dengan bertafakur dengan ayat-ayat yang Allah telah cerita tentang siksaan ni kan, jadi kita akan rasa takutlah, rasa bimbang. Dan begitu juga seperti firman Allah Ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat 13 ya. Ayat Sajdah ayat 13. Begitu kita baca ayat maknanya 12. Allah Ta'ala cerita walau tara idzil mujrimuna. Ni bila ni cerita dia? Dan kalau kamu melihat orang-orang yang jahat itu. Bila? Di akhirat nantilah. Di akhirat nanti. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka akan tunduk kepala mereka, takut di sisi Tuhan mereka. Semua orang kafir yang jahat-jahat, orang kafir, kan? Yang menderhakai Allah, yang tak beriman dengan Allah Ta'ala, kan? Semua manusia dibangkitkan. Dan siapa? Pokok-pokok kafir ni mereka akan tunduk kepala mereka.
kan? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Orang-orang yang mujrim, orang jahat ni, orang kafir ni. Pakat tunduklah kepala mereka tadi. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Semua tunduk, takut. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan kami, sekarang kami nampak dan sekarang kami dah dengar dah. Maka kembalikanlah kami ke mana? Ke dunia. Na'malus salihan, na'mal salihan, supaya kami dapat beramal soleh. Inna muqinun, kami yakin. Masa tu baru dia nak kata. Jadi ayat apa nama 13 selepas tu Allah Ta'ala ni dialog. Allah Ta'ala bagi tahu kan perkhabaran yang akan datang di hari kiamat. Allah kata walau syi'na, dan jika kami menghendaki, Allah kata la ataina kulla nafsin hudaha, kami akan datangkan kepada setiap diri itu petunjuknya. Kalau kami nak, semua orang kami boleh bagi hidayah. Ikut suka Allah lah. Kan? Ikut suka Allah Ta'ala. Kalau Allah nak, semua orang di atas muka bumi ni boleh dapat petunjuk, taufik. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah benarlah perkataan daripada aku. Allah kata la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, aku pasti akan penuhkan neraka Jahannam, ya, daripada jin dan manusia semuanya. Siapa? Mereka yang tidak mentaati Allah Ta'ala, tidak beriman dan tidak beramal soleh, akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam tadilah, semua sekali. Jadi ayat ini dia mendatangkan rasa apa? Mendatangkan rasa takut, rasa gerun kita kan. Allah sebut ni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, aku pasti akan penuhkan neraka Jahannam daripada jin dan manusia. Siapa manusia? Kita manusia. Kita manusia. Semua manusia ke? Taklah. Bukan semua manusia. Maksud ajma'in, semua ni semua yang kufur, yang ingkar, yang derhaka kepada Allah, yang tidak mau beramal dengan perintah Allah Ta'ala tadi, yang meninggalkan segala larangan Allah, ini akan terpenuh dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi ayat ni mendatangkan rasa takut. Ini kita baca ayat Quran dengan tadabbur. Cari ayat-ayat al-wa'id. Ayat-ayat al-wa'id ni ayat-ayat cerita seksa, cerita neraka, cerita sakit di akhirat, cerita ngeri akhirat. Ini akan mendatangkan rasa bimbang. Bimbang bukan tidur saja, bimbang terus kita beramal, kan, dengan amalan soleh. Begitu juga ayat-ayat di antaranya surah Maryam ayat 71 Allah sebut, ya. Allah kata wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan akan datang kepadanya. Kepada apa? Kepada neraka Jahannam. Ala kana ala rabbika hatman maqdiya, itulah dia ketetapan, ketentuan Tuhanmu. Maknanya kita semua ni akan mendatangi neraka Jahannam. Sebab apa? Sebab as-sirat dibentangkan di atas neraka Jahannam. Sebab Allah kata wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Semua lalu. Tak ada yang akan dia panggil akan lepaslah. Semua tak ada jalan shortcut, jalan jauh katalah, kami tak nak, kami nak jalan jauh, pusing masuk. Tak ada, semua kena lalu ke neraka Jahannam tadi. Semua kena lalu. Ya. Itu adalah ketetapan Tuhanmu. Allah kata thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim itu berlutut dalam neraka Jahannam. Jadi kita ni mana adakah kita orang yang bertakwa? Bertakwa ni pada orang yang melakukan segala perintah Tuhan, meninggalkan segala larangan Allah, larangan Tuhan tadi. Ini orang yang bertakwa. Baik, pernah dikatakan kepada seorang daripada salaf, orang generasi awal umat Islam,
seorang tu dia orang tengok dia menangis. Kan? Dia menangis. Orang mari ziarah dia menangis. Orang kata, "Lima tabki? Kenapa engkau menangis?" Qala li'anni a'lamu yaqinan. Dia kata apa? Kerana aku ni sangat yakin. Aku sangat yakin, sangat tahu dengan yakin annani sa'ati ala jahannam, bahawa aku ni pasti akan datang ke neraka jahannam. Bahawa aku ni pasti akan datang ke neraka jahannam, walakin laisa ladayya yaqin annani sa'anju, tapi aku tak yakin bahawa aku akan selamat. Tak ada keyakinan dalam diri aku bahawa aku pasti selamat. Siapa yakin dia boleh selamat daripada api neraka jahannam? Tak ada siapa boleh yakin dia selamat dari neraka jahannam. Sebab tu kena ada harapan kepada Allah. Tajuk lepas ni dia tajuk tentang harapan. Kan? Rahmat Allah Ta'ala, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Ni kita yang buat apa ni, semayang, puasa apa semua ni, kan, pergi belajar, mengajar dan sebagainya ni, kan? Adakah kita akan masuk syurga dengan amalan yang kita buat ni? Tak. Semuanya dengan rahmat, kasih sayang, limpahan kurniaan Allah Ta'ala kepada kita tadi, kan? Kasihan dia kepada kita. Kan? Di kasihan dia lah kepada kita tadi, kita dapat iman, dapat Islam hari ini. Rahmat Tuhan. Kan? Gitu. Dan di akhirat besok, dengan rahmatnya pula, kita akan diselamatkan daripada neraka jahannam, dan semua orang akan masuk ke neraka jahannam. Yang selamat, Allah Ta'ala selamatkan dia. Yang tak selamat, maka Allah telah tetapkan itulah tempat dia. Kita tak tahu. Siapa tahu? Allah, keputusan Tuhan untuk dia di akhirat. Siapa pun tak tahu. Kan? Cumanya kita ni, maknanya kita ada harapan. Sebab apa? Macam kita lah. Bila kita dah baca buku kan, baca buku kan, kita masuk exam. Jadi di situ kita boleh, lepas tu ni nak masuk, tunggu budak-budak ni. Sekejap lagi duduk tunggu masa ni kan. Nak masuk exam, nak periksa ni, nak jawab soalan ni. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak tahu jawab soalan macam mana, kita tak boleh nak bayang lah. Soalan ni tak tahu nak bayang soalan macam mana. Yang penting kita dah baca. Jadi maknanya bila kita buka tengok soalan, oh ni aku dah dapat. Dah ada. Di situ kita ada harapan kita kan. Sebab kita dah baca malam tadi, dan kita kata sebelum ni kita dah baca dah untuk persediaan peperiksaan tadi. Jadi bagaimana kalau kita jenis main dia tak baca, periksa nak masuk. Orang nak masuk periksa, kita pun nak masuk periksa juga. Macam mana? Dia dah fail lah. Kan? Sebab dia tak ada ilmu langsung nak jawab soalan peperiksaan tu. Jadi maknanya dia tak ada harapan. Tapi orang yang dah buat segala tadi, dia ada harapan. Berbunga-bunga lah harapan dia. Kan? Ni kiaskan dengan kita di akhirat lah. Kalau kita orang yang beriman, beramal soleh dan sebagainya. Tapi itu pun kita tak confirm. Kalau yang nak masuk periksa pun dia tak confirm bahawa dia akan boleh jawab soalan yang dia akan tengok dalam kertas peperiksaan. Tak confirm. Tapi dia masih ada harapan. Dia ingat bab ni dah baca. Bab mana masuk lah. Tapi yang penting dia dah baca semua bab-bab, dan dia buat dah summary dah buat dah. Kan? Lepas tu dia dah hafal lah poin-poin buat semua tadi. Kan? Dia rasa ni semua yang ada dalam diri aku ni. Jadi bila dia jawab buka-buka tu soalan tu, boleh jawab kan. Itu cerita beza lah maknanya. Baik. Jadi apabila seseorang itu berfikir tentang keadaan di hari kiamat yang menakutkan, difikir tentang macam mana ramai manusia tadi kan, macam-macam keadaan dia. Ada yang peluh di buku lali, peluh di lutut, ada peluh di pinggang, ada peluh yang dekat ini, sampai renang-renang dalam peluh macam mana ni, panasnya matahari kan, macam sejengkal, macam itulah di atas kepala tadi kan. Macam mana untuk dia nak bayangkan keadaan yang menakutkan. Nampak neraka kan, nampak pula neraka tadi, bimbang yang amat sangat. Di mana dia berfikir tentang ketakutan, kengerian pada hari kiamat. Dia fikir tentang as-sirat. As-sirat ni kan lebih halus daripada urat rambut kita, lebih tajam daripada mata pedang ni. As-sirat ni macam mana ni, dan licin. Sirat tu dia licin kan, tempat yang mudah tergelincir. Dah kecil pula, halus sangat, kemudian menggelincirkan. Teringat ada orang yang berjalan yang paling laju, kemudian paling lambat, merangkak-rangkak, mengesot-ngesot kan. Dia fikir pula keadaan dia macam mana lah aku nanti. Adakah aku ni termasuk dalam golongan yang selamat ke, macam mana ke. Itu dia fikir macam tu, dia akan datangkan rasa takut kepada Allah Ta'ala tadi.
Jadi takut kepada janji siksa Allah. Kemudian dia fikir pula perkara yang boleh menghalangkan dia. Kan, kalaulah maknanya dia dah buat dosa ni, lepas tu dia terhalang daripada bertaubat pula. Tiba-tiba datang mati secara tiba-tiba, tak sempat nak taubat. Esoklah aku taubat. Nantilah umur 60 aku sembahyang. Nantilah umur 60 besok aku puasa, aku buat baik. Maknanya dia fikir macam tu. Bila dia tangguh-tangguh nak buat sesuatu, kan, tiba-tiba mati datang secara tiba-tiba. Baik. Ini cerita dia sebahagian daripada apa nama yang disebut dalam khauf al-ibadah ni lah. Ya. Kemudian yang ketiganya bawah tu, masih lagi di muka surat 89. Takut yang bersifat tersembunyi. Khauf as-sirri, dia panggil bahasa Arab dia sirri. Seperti takut terhadap penghuni kubur atau wali yang jauh darinya, yang tidak ada pengaruh apa-apa baginya. Hal ini termasuk ulama, termasuk syirik jugalah, syirik besar. Jadi apa dia? Takut ni, bahagian ni khauf as-sirri, khauf yang takut yang bersifat tersembunyi ni, takut kepada selain Allah Ta'ala pada perkara yang tidak mampu melainkan Allah Ta'ala saja. Nak menimpakan mudarat pada kita, nak menimpakan kesakitan pada kita, dia anggap kata ni orang ahli kubur ni, kalau kita tak ni dia, nanti dia akan keluar, dia akan serang kita, dia akan kan rasuk kita dan sebagainya. Fikir macam tu. Ataupun dia takut bahawa orang dalam kubur ni ke wali ke apa ke jin akan datang menimpakan sakit pada dia. Contohnya orang tu kan, kita kalau kecil-kecil lu orang tu, jangan lalu berdepan tokong tu. Tokong Hindu tu keras tu. Kan, nanti kalau kamu pergi kan usik-usik, nanti perut jadi kembung. Wah. Dia takutkan kita macam pernah tak dia takutkan macam tu masa kita kecil-kecil dulu kan. Kan tu jalan kaki ke kayu basikal, kau tengok tokong Hindu pegang pisau kan. Pegang parang tu kan, pondok kecil dia. Jadi orangnya sampai kat situ kayu laju sampai situ. Ataupun kalau jalan kaki lari. Kan? Dia ajar macam tu, dia ajar supaya jadi syirik dengan Tuhan. Kan? Nanti orang kata pula, jaga kamu nanti kan. Kalau kamu terpandang dia nanti kamu boleh jadi perut jadi kembung, kan? Jari jadi apa? Jadi tak bengkok. Macam-macam diugut kan. Jadi sebab tu maknanya kan orang bila dekat tokong-tokong Hindu semuanya dia tak boleh nak kacau semua. Tapi kalau masjid surau senang, ada beruntung. Betul kan? Tak boleh ni keras-keras. Memanglah keras, besi dan batu keras lah. Okay. Jadi sampai macam tu sekali. Ini takut yang mendatangkan syirik. Seperti mana pok-pok penyembah kubur yang takut kepada orang dalam kubur tadi kan. Boleh mendatangkan manfaat ataupun memberikan mudarat, ataupun kepada wali-wali tadi kan. Sebagaimana ini Allah Ta'ala cerita tentang kaum Nabi Hud alaihi salam kan, dalam surah Hud ayat 53-54. Allah Ta'ala cerita ketika Nabi Hud alaihi salam datang dalam surah Hud lah 53-54. Nabi Hud datang berdakwah, mereka ajak mereka kepada tauhid supaya tinggalkan sembahan-sembahan tadi. Mereka kata kepada Nabi Hud, qalu ya Hud, mereka kata hai Hud, ma ji'tana bi bayyinatin, engkau tidak mendatangkan apa-apa penjelasan, bukti pun yang menunjukkan engkau ni seorang yang benar, seorang utusan Tuhan. Wa ma nahnu bi tariki alihatana, kami tidak akan tinggalkan Tuhan kami. Kami tidak akan tinggalkan Tuhan-Tuhan kami. Wa ma nahnu laka bi mu'minin, kami tidak akan beriman kepada engkau. Kemudian dia berjawab, dia berkata, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in, kami hanya boleh kata bahawa setengah daripada Tuhan-Tuhan kami kan telah mengenalkan kamu dengan suatu musibah, yang ataupun penyakit gila ke apa ke, disebabkan engkau selalu mencaci maki Tuhan kami. Jadi itu maknanya ketakutan penyembah-penyembah berhala terhadap berhala-berhala mereka.
Ini yang mereka zahirkan. Dia berkata, Hud, kami takut. Kami tak takut melainkan engkau ni akan ditimpa satu musibah ataupun penyakit gila ke apa-apa. Kenapa? Kerana engkau memusuhi Tuhan-Tuhan kami. Nanti kamu kena lah. Kamu berani, kamu kena nanti. Kan? Jadi maknanya penyembah-penyembah berhala inilah yang mereka yang i'tiqadkan. Ini adalah kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kita kata ada orang Islam yang pergi kubur, dia buat macam tu apa semua kan, dia telah melakukan syirik besar, musyrikun. Walaupun dia pakai serban, pakai jubah apa semua, pergi usap-usap kubur kan, usap-usap batu nisan dengan untuk mendatangkan berkat ataupun ada energi sampingan masuk dalam serap dalam diri dia. Ini semua syirik besar. Cerita semalam saya daripada Melaka, saya balik ke sini Sungai Buloh. Jadi ikut jalan bawah lah maknanya. Lepas tu berhenti nak sembahyang Zuhur dengan kawan-kawan dekat masjid kat kubur Dul Said Naning tu kan. Dul Said. Jadi kami nak sembahyang, tengok ni masjid ni ada kubur ni. Tak jadi. Dah ambil wuduk lah, tengok cari masjid dia lah. Dalam kawasan pagar masjid tu ada kubur kan. Jadi kubur dia besar. Dia ada cat kuning, dia buat macam wali tu. Macam tembok kan. Lepas tu ada pula geng-geng serban jubah ni kan pergi doa di situ, pegang tembok kubur tadi, batu nisan kubur tu, ambil gambar. Pakai serban, pakai jubah, ada janggut semua. Ya. Jadi apa yang i'tiqad depa terhadap kubur tersebut? Kubur dia kat ujung sekali warna kuning kan. Ini kubur Dul Said ni. Dia anggap ni sebagai wali, ada keramat. Bukan. Di Negeri Sembilan, apa nama sempadan Melaka dan Negeri Sembilan. Sebab saya on the way daripada Melaka. Jalan dalam kampung saja. Tengok buat-buat. Dan dia orang tak sembah sujud macam tu. Tapi dia orang pergi macam usap-usap, pegang tu kan. Kebetulan kot saya semalam hari Ahad. Dia ada kelas kat Melaka, kat Bukit Katil. Kata saya on the way balik jalan dengan kawan-kawan, balik jalan bawah lah, dah jemur jalan highway ni. Kita rasa nak tengok kampung-kampung sikit. Kan lalu sambil-sambil kan jalan. Tengok, kita pun tengok nak sembahyang Zuhur ni. Dah masuk waktu dah. Tengok di perkampungan pak. Itulah tulis tu makam Dul Said Naning tu kan. Kat depan tu tepi jalan tu ada masjid kan. Kubur di bawah tu, masjid ada dekat atas tepi jalan tu. Lepas tu kita pun tu ambil wudu nak solat tengok. Ramai ke orang. Dalam 5-6 orang kot. Budak-budak muda lah. Ada yang kamera pergi kubur tu lah, pegang batu nisan. Tak tahu lah apa dia punya ritual dia buat kat situ. Mungkin dia mengharapkan sesuatu lah. Mengharapkan sesuatu keberkatan daripada kubur tadi. Na'udzubillah min zalik. Jadi dan depa ni dok buat syirik lah. Kita kata dok menganjur orang kepada kesyirikan. Apa keistimewaan pergi buat kubur tembok di kuburan tadi kan. Betul. Sedangkan kita tengok kalau kubur raja-raja Saudi, raja-raja kan. Macam kubur orang biasa ya. Nama pun tak tulis nama apa. Letak batu ya. Sebagai tanda batu nisan kan tadi kan. Itulah sunnah yang sebenarnya. Bukan ada tembok-tembok letak tu. Sebab tengok kubur kat Baqiyah. Kat Madinah tu kan. Kalau muslimat tak boleh masuk kan. Boleh tengok tapi boleh nampak kan. Tengok kubur Aisyah radhiyallahu anha, kubur kan isteri Nabi radhiyallahu anhu, macam mana? Bukan ada batu nisan. Bukan ada tembok kan, kepuk-kepuk kan, ditulis semoga dicucuri rahmat ke atasnya. Mana ada? Kan? Kalau kita ada gajah ke? Ya kot. Mungkin kot. Saya pun tak pasti juga lah, tapi tengok tu lah dia tulis tu makam Dul Said kan. Tak solat kat situ lah. Tak lah. Saya pergi cari masjid lain lah, masjid yang kuburnya di luar pagar masjid. Tapi di Johor banyak. Ke Johor, di Kedah pun banyak, sebelah Jitra sana pun banyak. Kan saya balik tengok kat sebelah Jitra tu lagi teruk. Ni dinding, situ kubur kan. Ni imam kan, Pak Imam, dinding kubur sebelah. Dahsyat kan. Apa masalah dia orang saya pun tak faham. Kalau di Sungai Bakap Penang pun masjid macam tu juga, masjid baru. Sungai Bakap Penang, masjid kubur keliling masjid. Saya tahu mungkin apa yang i'tiqad dia, saya tahu mungkin dia beraktikad percaya bahawa
orang dalam kubur nanti bila masuk waktu azan apa semua jadi malaikat berehat. Malaikat berehat kot lah saya anggap kan, tak tahu Allah alam lah. Malaikat tak seksa orang dalam kubur ni waktu azan. Ataupun orang baca Quran kan, dengar kat orang dalam kubur tadi tak kena seksa, mungkin tu kot. Ini semua andaian-andaian karut ni buatlah kalau ada lah. Tapi kenapa dia buat kubur dia keling masjid tu kubur? Astagfirullahalazim. Kita tak ada tempat lain sebab kubur tempat dia, masjid tempat dia. Nabi kata la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Bacalah Quran padanya. Apa kita faham? Kita faham bahawa di kubur jangan baca Quran. Baca Quran di rumah. Selain daripada kuburan. Jangan solat di kuburan. Kan sebab tu ketika Nabi SAW sakit kan, ketika di akhir usianya sallallahu alaihi wasallam sakit, isteri-isteri dia boleh sebut tentang kecantikan, keindahan kuburan-kuburan raja-raja Habsyah. Kan dia baru pernah berhijrah ke Habsyah kan. Dia tengoklah kan dalam gereja tu ada kubur-kubur raja-raja depa dan hiasi cantik-cantik. Kepada Nabi kata apa sallam, Nabi kata la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadat. Dan Nabi kata mereka adalah sebut sejahat makhluk Tuhan tadi, buruk makhluk Tuhan tadi, yang beribadah dekat kuburan tadi kan. Macam itulah dibina kuburan tadi cantik-cantik untuk dia ya, untuk sebagai peringatan apa semua tadi kan. Betul juga lah pergi ke belah-belah Langkawi sana kan, tempat masyhuri tu. Begitu. Jadi masjid itu kita tak sembahyang cari masjid lain. Begitu. Memang ada Syekh Albani rahimahullah taala ada buku yang dia tulis tentang larangan solat di masjid-masjid yang ada padanya kuburan. Habis itu orang kata masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syubhah, kekeliruan. Kita katakan bahawa asalnya bukan macam tu. Asalnya bukan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kubur Nabi dalam masjid, di luar dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha. Tapi berlaku pembesaran masjid kan, sehingga dia jadi macam termasuk. Itu pun sekarang kalau kita tengok, dia buat tembok tu pun bila orang nak sembahyang, solat dia sujud dia tak akan menghadap ke arah kubur. Sebab tembok dia sengit macam tu, orang tak boleh nak berdiri situ. Orang tak boleh nak berdiri situ. Pasal tak? Kan, ni kata kubur Nabi SAW kan, dia tembok sini. Jadi mana orang tak boleh nak solat gitu. Jadi makna pertama, yang keduanya adalah hanya khusus bagi perbuatan tu dah berlaku macam tu dan dia adalah khusus bagi Nabi SAW, tidak bagi tempat-tempat yang lain lah. Jadi kalau solat dekat makam Nabi tu biasa yang dia orang pergi menghadap ke arah menghadap betul kubur Nabi. Dia tak akan berlaku menghadap ke arah kubur Nabi. Sebab kubur Nabi SAW ni bilik Aisyah di sini, kiblat di sana. Takkan dia orang sembahyang betul kot. Lagi kena ketuk dengan polis itulah. Gitu. Jadi begitu maknanya. Kan? Itu Nabi SAW. Sebab tu Nabi beritahu awal. Dia kata laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi mereka menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid tempat beribadat tadi. Itu maknanya larangan umum lah. Hatta kepada Nabi SAW sendiri tak boleh beribadah di kubur yang gitu. Kemudian ibadat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habis bab tu pula, masuk pula berkenaan dengan raja'u ataupun ar-raja'. Raja' ni maksudnya mengharap. Raja' maknanya mengharap. Baik, ar-raja'u mengharap adalah keinginan seseorang terhadap sesuatu yang mungkin diperolehnya dalam waktu dekat, waktu yang terdekat ataupun waktu yang jauh, tapi diposisikan sebagai sesuatu yang dekat. Baik, kita pergi huraian dah. Raja mengandungi sikap menyerah dan merendah, dan hal ini hanya untuk Allah. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka bisa mengakibatkan syirik kecil atau besar, tergantung hati orang yang mengharapkannya. Firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya,
kita berharap kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala, maka adalah ia mengerjakan amalan saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Jadi ibadah ar-raja ni, mengharap ni, dia adalah satu ibadat. Maknanya dia sebagai seperti kita kata istibsyar, berita gembira lah. Berita gembira untuk seseorang hamba dengan kemuliaan yang Allah akan berikan kepadanya. Maksudnya Allah memuliakan dia, Allah berikan apa yang dia hajati, apa yang dia inginkan. Dan dia berasa seronok, duk tunggu nak menanti tadi kan, menanti apa kurniaan Tuhan tadi. Itu harapan. Kita seronok Allah kan. Macam tak sabar, duk tunggu. Orang beriman dia sentiasa apa dia? Menunggu nikmat daripada Allah Taala, iaitu nikmat syurga lah. Tapi nikmat paling besar adalah nikmat melihat kepada Allah, wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam keadaan menunggu, orang beriman ni, apa yang kita tunggu? Kita tunggu apa nama? Untuk masuk syurga Tuhan dengan kita panggil dengan mudahlah, tanpa hisab dan tanpa azab. Semua orang mengharap untuk masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi dapat tak dapat kita tak tahulah. Cumanya masing-masing berusaha, masing-masing beramal. Ya, sebab Nabi SAW bagi tahu bahawa ada di kalangan hamba, di kalangan umat dia akan masuk syurga Allah Taala tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi tak tahu siapa di antara kita. Ya. Cuma di situ kita boleh mengharap. Mengharap disertai dengan amalan, usahalah. Usaha macam orang nak berjaya lah. Kan, dia nak berjaya, dia kena usaha. Dia nak menghasilkan sesuatu, maka dia kena bekerja. Ya. Terjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata lan tajriya alal yabasi, kata orang Arab. Ingat ni. Dia kata terjun najat, engkau mengharapkan kejayaan. Kamu mengharapkan kejayaan, walam tasluk masalikaha, tapi kamu tak melalui cara-cara nak dapat kejayaan tersebut. Orang kata angan-angan mak jenin dia. Berangan. Tapi tak usaha. Berangan tak salah. Berangan tu maknanya boleh, tapi disertai dengan usaha lah. Macam orang berangan, dia tengok tanah kosong. Dia tengok tanah kosong depan dia, rumah tanah dia punya. Dia kena buat apa tanah ni? Dia kata, rumah dia pun dah nak roboh dah. Buat rumah. Dia berangan. Aku nak buat rumah yang 2 tingkat. Kan? Tingkat bawah ni untuk siapa ya, aku duduk bilik bawah ni lah sesuai gini-gini. Dia berangan. Dia dah berangan apa semua, kan? Tak berangan takkan berangan habis itu saja, tak. Dia rumah tu tak akan tertegak pun. Tanah tu dia masih lagi jadi hutan lagi pun. Kan? Maka dia pun gila ambil parang, ambil chainsaw apa semua kan. Dia buat kerja mula. Kan? Daripada hutan dicerahkan. Kan? Kemudian dia levelkan tanah tu. Dia buatlah kerja-kerja yang betul kan. Beli barang, kalau tak ada duit kerja dulu cari duit untuk beli barang, bata, simen, besi. Kan? Gitu. Jadi maknanya dia berangan. Tak salah berangan. Kita kena, kalau kita tak berangan, macam mana kita nak menghasilkan sesuatu? Kita berangan-angan lah. Ya Allah, seronoknya boleh masuk syurga. Nabi kata macam ni syurga kan. Seronoknya boleh masuk syurga. Jadi takkan seronoknya ya. Maksud dia mestilah aku nak masuk. Aku nak masuk macam mana? Takkan dengan aku nak masuk saja. Kan? Maka kita mulakan langkah-langkah yang telah digariskan untuk masuk syurga. Ni. Jadi itu harapan. Maknanya kita berharap tadi kita dapat pahala. Berharap kepada Allah dapat pahala. Sebab apa dapat pahala? Sebab dia adalah ibadah. Ya Allah, ya Allah, ampunkan dosa aku. Dapat pahala. Astagfirullah. Maka kita mengharapkan supaya diampunkan dosa, maka kita laksanakan garis panduan dia pada istighfar. Astagfirullah, ya Allah, ampunlah dosa aku. Sebab kita ni makhluk ni yadur ma'al dhunub. Kita ni sentiasa berkisar bersama dengan dosa. Kita dan dosa tak dapat dijauhkan. Kan? Sebab tu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Anak Adam ni
Semua ada dosa. Tak ada orang kata saya suci. Kan? Walaupun suci dalam debu. Kan? Ya kan? Itu ayat-ayat dia panggil sufi. Ayat sufi tu. Suci dalam debu kan. Jadi maknanya kita sentiasa berdosa dan bersalah kan. Jadi kita harap Allah Ta'ala sentiasa ampunkan dosa kita. Kita dah tak ingat dah dosa kita semalam hari ni. Tadi pun tak ingat dah. Dosa yang kita sedar dan dosa yang kita tak sedar lagi lah. Dosa yang kita tak sedar. Kita buat dosa kan, tapi kita tak perasan. Tak sedar ni maksudnya tak perasan lah. Ya ke? Gitu. Kita ni manusia macam tu. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang bersalah dan dosa itu dia bertaubatlah at-tawwabun. Jadi kita mengharap dan kita melaksanakan garis panduan dia ataupun arahan kan untuk diampunkan dosa tadi. Maka Allah akan ampunkan dosa kita. Jadi maknanya dipanggil al-irtiyah, jiwa ni rasa lapang dengan harapan itu. Kan? Sebab kita bila mengharap pada Allah Taala, kan? Allah Taala tadi ana 'inda dhanni 'abdi bi. Hadis kursi kita. Aku di sisi sangkaanku terhadap hamba-Ku. Macam mana hamba-Ku sangka pada aku, macam itulah aku. Bila kita sangka Allah Ta'ala, kita sangka ni yakin. Bukan sangka-sangka tu maksudnya, sangka di sini yakinlah. Kita sangat yakin bahawa Allah ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Rahmat dia meliputi segala sesuatu. Hatta orang jahat yang sangat-sangat jahat pun kena rahmat Tuhan kat dia. Dia sangat jahat, tapi dia masih boleh minum, masih boleh menghirup udara segar. Kan? Dia lawan Tuhan ni tak ada dah, lawan sangat dah. Macam Trump sekarang lah. Israel apa sekarang ni kan. Itu contoh. Sekarang lah, akan datang kita tak tahulah, mungkin dia masuk Islam, wallahu ta'ala alam, kita tak tahu. Ya? Itu pun dia dapat kesegaran, kehidupan tadi kan Tuhan bagi. Tapi orang beriman lagi lah. Orang beriman tadi kan, harapan dia pada dia supaya Allah beri kepada dia kesempurnaan kehidupan harian. Dengan apa? Doa yang kita baca pagi tadi. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau afiat, kesejahteraan dunia dan akhirat. Baca waktu pagi kan, kita istighfar 100 kali ke, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kan tadi Allah Taala akan pelihara kita, Allah akan jaga kita pada hari ini. Harapan kita macam tu. Kenapa kita baca zikir pagi? Ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kenapa kita baca tu? Karena dalam tu ada harapan. Kan, kita mengharap supaya Allah Taala jaga kita, lindung kita daripada perkara-perkara yang menyakitkan. Dia tengok, bum, berlaku kemalangan di depan kita. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Kan? Itu harapan. Harapan ini cerita dunia. Dan kalau dunia kita, Allah Ta'ala menunaikan harapan kita, hari ini kita hidup dengan penuh, sampai sekarang kita dalam keselamatan Tuhan, kurniaan Tuhan tadi, dan kita harap sampai ke petang, sampai ke malam dan seterusnya, sehingga akhir hayat kita Allah pelihara kita dalam keselamatan tadi. Ya? Dan begitu juga harapan kita ketika di akhirat. Dengan sebab kita melaksanakan apa dia? Kita melaksanakan Tuhan suruh kita minta. Dan dengan minta itu kita mengharap. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina. Ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami yang dia itu menjadi paksi bagi kehidupan kami. Tanpa agama tak ada lah paksi dalam kehidupan. Hidup tak ada tujuan. Tanpa agama hidup tak ada tujuan. Kan orang yang tak ada agama dia hidup dia tadi macam tu saja. Bangun, makan tidur. Ulaika kal an'am. Kan? Allah Ta'ala kata ya'kuluna wa yatamatta'un. Makan dan berseronok. Kan? Tapi dia ni macam haiwan ternakan.
Tapi haiwan ternakan tak masuk neraka, tak masuk syurga kan. Jadi manusia ni begitu. Maknanya itu harapan. Nak cerita tentang harapan, kita ni mengharap pada Allah ni. Allah, kita minta Allah tak ni islahkan, baiki kehidupan kita, agama kita mula-mula ni. Agama kita mula-mula ini dengan diajar oleh Nabi SAW. Doa yang kita perlu hafal, yang kita perlu baca selalu. Dengan doa itu dia ada harapan. Orang tak ada doa, dia tak ada harap pada Tuhan. Sebab tu Allah marah ni kalau kita tak minta dekat dia. Sebab apa? Sebab kita tak minta, tak ada harapan lah. Betul tak? Kita minta, ya Allah. Maknanya kita minta lah kadang kita mengharap. Barulah kita minta Allah maslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah untuk kami akhirat kami yang padanya tempat kembali kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Baru minta dunia. Agama, akhirat dan dunia. Perbaikilah dunia kami yang padanya kehidupan kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadi harapan. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan untuk kami. Panjang umur, ibadat lagi banyak. Perkara baik, sedekah, infak pun lagi banyak. Sponsor sekolah sana, sekolah sini dan sebagainya. Yang sekolah ni pun siapa sponsor kan? Gitu. Walaupun RM1, 50 sen, RM5, RM10 kita sponsor untuk sekolah tu. Tuhan kira semua. Tapi banyak lagi, pahala lagi banyak lah. Begitulah, mengikut kadar lah. Kan? Minta bahawa kehidupan ni menjadi tambahan kebaikan untuk kita. Akhir sekali. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian itu sebagai kerehatan untuk kami daripada segala keburukan dan kejahatan. Maknanya kita berehat daripada hidup penuh. Kita ni serabut tu dah. Tengok dengan keadaan terutamanya negara kita hari ni kan. Kacau bilau ni. Dalam keadaan politik, rakyat kacau bilau ni. Ya, orang Islam macam tak terbela. Kita fikir macam-macam kan. Kalau sebut Islam, orang Melayu kita, Melayu Islam lah. Kan? Sebab Melayu tadi macam tu dia. Ya kan? Maknanya dia macam tu. Tapi walaupun tak sebenarnya Melayu tu Islam. Tapi kita kata yang dominan ni macam tu. Ya. Jadi maknanya Allah jadikan kalau kita mati, Allah jadikan kematian itu sebagai rehat untuk kita daripada keburukan dan fitnah musibah yang kita melihat. Jadi kepala kita jadi serabut, hati kita jadi sempit, jiwa kita jadi tak seronok. Tapi kita kena ingat, semua kesempitan dan tak seronok tu semua pahala tu, ujian tu. Orang beriman ni, jadi ini akidah. Saya cerita panjang tentang ar-raja ni, harapan ni, sebab ini akidah yang penting, sangat penting kita memahaminya dan menghayatinya. Ya, kita tengok, kita rasa macam sempit jiwa. Orang beriman ni bila dia sempit jiwa, dia rujuk kepada Allah, dia dapat pahala. Kesempitan jiwa dapat pahala. Nabi kata, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh pelik urusan orang beriman. Sungguh pelik. Segala urusannya baik. Sempit jiwa tak seronok ni, baik untuk dia. Apa ni? Islam ni. Kan? Sempit jiwa pun baik. Ya, pahala. Padanya terdapat penghapusan dosa dan pengangkatan darjat. Itu cerita dia. Jadi maknanya benda ni kita nak kena selalu kita fikir, tadabbur, hayati, dan kita ingat, kan? Jadi baru datang rasa harapan yang berbunga-bunga. Maksudnya harapan itu pasti akan dapat hasil dan natijah dia yang baik, insya-Allah taala. Jadi begitulah dia maknanya. Dia kata, ketahuilah pengharapan yang terpuji hanya bagi yang mau taat kepada Allah, kan, dan mengharapkan pahalanya, atau mau bertaubat daripada segala dosanya dan mengharap akan diterima taubatnya. Sentiasa mengharap taubat kita diterima oleh Tuhan. Adapun pengharapan yang tidak disertai dengan amal dan usaha, maka ia hanya lamunan dan angan-angan yang tercela, macam orang Melayu kata, angan-angan mat jenin. Kan? Gitu. Akhirnya jatuh pokok kelapa. Kan? Nak ingat nak kahwin dengan anak raja, kan jatuh pokok kelapa. Habis itu kan. Jadi insya-Allah kita sambung lagi berkenaan dengan tawakal ataupun tawakkul. Kan? InsyaAllah. Barakallahu fiikum.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama aja, alhamdulillah. Balik singgah pasar burung tak? Ah, tengah bersama burung dekat Selayang tu. Oh. Cari barang-barang sikit. Ada kawan minta tolong masak. Masak nasi biryani. Dia buat kekah cucu dia. Cucu yang berapa? Tak tahu lah. Dia ada berapa orang cucu dah. Ya. Oh, ramai juga. Baru 3 orang tu cucu dia. Ustaz bagi kuliah hari-hari ke? Oh, letak juga. Macam sekarang ni sekarang hari Rabu cuti lah. Rabu belum ada lagi. Hari esok ada Kak Ihsan Taklim.